Kerana orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Nah, dia bertaubat, maka Allah ampun dosa dia. Siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka seolah-olah macam langsung tidak berdosa. Tak ada masalah. Nah, kita ni dalam kitab dalam kitab Hikam ada sebut, kita ni lumrah fitrah manusia itu berdosa. Mana nak cari satu orang yang tak pernah berdosa? Siapa sini jemaah Masjid Sungai Burong ni daripada kecil umur setahun sampailah lah umur 70 tak pernah buat dosa, bangun nak tengok muka? Ada? Tok Ali Sungai Burong. Mana ada seorang? Kita macam-macam masa zaman sekarang ya kita duduk masjid. Zaman muda tu zaman Pok Yeye. Zaman seluar kemang bawah. Kasut ni 3 inci tinggi. Cyber Elvis. Nampak? Nah, zaman tu zaman kugiran, main gitar tepi pantai. Nah, zaman tu ada yang zaman tak semayang lagi. Nah, kita pernah berdosa dulu. Sekarang kita dah berubah, dah bertaubat. Alhamdulillah. Kalau taubat kita sungguh-sungguh, Allah hapus dah dosa-dosa kita yang dulu-dulu. Tapi ingat, walaupun Allah hapus dah dosa yang dulu-dulu, ulama tetap kata solat yang dulu kita tinggalkan wajib kita qada semula. Soal dosa mungkin Allah dah hapus dah sebab kita dah bertaubat, tapi soal hutang tetap perlu dibayar. Nampak? Tetap kena bayar. Jadi solat-solat qada baliklah yang dulu-dulu. Banyak sangat ustaz. Ingat saya zaman Pok Yeye dulu ustaz, saya ni dulu ustaz, kat 10 tahun rasa tak semayang. Ganti balik Tapi banyak ustaz, jenuh bila nak makan nasi semayang. Gini cara dia ulama ajar. Lepas semayang fardu, solat qada. Lepas solat fardu, solat qada. Buat satu-satu je. Jangan buat sekali banyak. Maknanya contoh, semayang fardu subuh. Lepas habis semayang subuh, solat qada subuh. Lepas zuhur, qada zuhur. Lepas asar, qada asar. Lepas maghrib, qada maghrib. Lepas isyak, qada isyak. Esok buat lagi. Sampai bila ustaz? Sampai kata ulama, kalau kita tahu perkiraannya berapa, buat sampai selesai. Tapi kalau tak tahu perkiraannya berapa, ulama kata buat sampai hatimu rasa lapang dah, rasa tenang dah. Maknanya kalau malam tu Allah nak cabut nyawa mati, dah rasa selesai dah ni. Tapi kalau hati masih serabut lagi, buat lagi. Tapi jangan buat-buat lapang. Dia malas. Rasa dah ni, macam lapang je hati ni. Padahal hati sabut lagi ni, duduk pening. Maknanya tak kena lagi lah tu. Buatlah lagi. Tak apa, ulama kata kalau lebih jadi sunat. Kalau sunat tak rugi sikit, Allah bayar dengan pahala. Pahala Allah 1 darjat saja lebih banyak daripada seisi dunia dan seisi langit. Nah, 1 pahala je kalau Allah bayar ke kita. Nah, bukan rugi pun. Buat. Dan orang tanya pula, habis selepas semayang subuh boleh ke semayang lagi Ustaz? Yang haram solat sunat, qada tidak haram. Qada ni apa waktu pun boleh, tidak ada istilah haram. Yang haram selepas semayang subuh, haram selepas semayang asar adalah solat sunat. Nah, tapi ada jenis-jenis sunat dia juga. Nah, contoh macam sunat tahiyatul masjid tak haram. Kita habis semayang asar, balik ke rumah, lepas tu nak datang maghrib, tapi kita datang awal, pukul 6 sampai dah. Pukul 6 sampai dah masuk masjid. Nah, kita pun semayang sunat tahiyatul masjid. Boleh tak boleh? Boleh lah. Orang kata tak boleh sebab hang ni dah lepas asar. Boleh. Bagi tahiyatul masjid boleh. Tak ada masalah. Lepas tu tengah khutbah pun boleh tahiyatul masjid. Ingat Masjid Sungai Burong jemaah, tengah tok khatib baca khutbah, masuk masjid walaupun lambat semayang sunat tahiyatul masjid. Tapi tengoklah kalau dah tok khatib bahagian baca doa dah, janganlah buat semayang sunat tahiyatul masjid pula. Nampak? Lagi kacau orang nak semayang Jumaat, kena pula baca slow pula Al-Baqarah baca. Dia ni memang cari pasal sungguh. Nah, tengoklah. Tapi kalau baru khutbah pertama semayang sunat, jangan terus duduk. Pernah berlaku dalam satu peristiwa, Rasulullah SAW tengah berkhutbah, ada orang masuk, dia terus duduk. Dalam khutbah Rasulullah berhenti khutbah, Rasulullah tegur dia. Dah semayang sunat ke belum? Bangun balik kawan tu. Nampak? Walaupun dia sunat aja, tapi sangat-sangat digalakkan. Kerana apa? Menghormati ini rumah Allah, tahiyatul masjid. Buatlah. Kan? Tapi orang semayang maghrib dah, dia sampai lambat. Jangan tahiyatul masjid dulu.
Masuk je lah dalam jemaah maghrib tadi. Kan? Dah sampai lambat. Ini bagi orang yang sampai awal. Itu tak apa. Baik. Taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa, dan dapatlah mereka itu keredaan daripada Allah Ta'ala. Mereka ni mendapat keredaan Allah. Seperti mana firman Allah, Inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya bahawasanya Allah Ta'ala mengasihi mereka yang banyak bertaubat. Allah sayang kepada orang yang banyak bertaubat padanya, dan mengasihi mereka yang bersih, bersuci diri daripada najis dan dosa. Maksud suci sini, suci kedua-duanya. Suci daripada najis dari segi zahir, suci daripada dosa, yakni dari segi batinnya. Dan bila daripada ayat ni, ulama syarah dalam kitab Ikam, dia kata bila Allah sebut innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang banyak bertaubat, maknanya golongan ahli taubah ni untung. Sebab apa? Jadi kasih Allah. Jadi persoalannya, macam mana kita nak jadi kekasih Allah? Syaratnya kena jadi geng ahli taubat. Soalan kedua, macam mana nak jadi geng ahli taubat kalau kita tak pernah buat dosa? Tak pernah buat dosa maksudnya sini, sebenarnya semua orang pernah buat dosa, tapi dia rasa macam dia tak berdosa. Situ salah. Dia rasa diri dia macam baik sangat dah, suci sangat dah. Bila orang yang sentiasa rasa dirinya baik, keluar tak pada mulutnya istighfar? Tak keluar lah. Sebab nampak dia diri dia bagus. Pagi tadi bangun pukul 3 pagi, sembahyang tahajud saja 12 rakaat. Nak pergi ke masjid solat subuh, seorang pun tak datang lagi. Dia tu yang bukakan pintu. Oh, punya bagus dia. Nampak? Sembahyang sunat tahiyatul masjid, lepas tu solat lagi. Lepas tu pula masa sembahyang subuh, tak imam tak datang, orang letak dia jadi imam. Dia jadi imam pula. Lepas habis jadi imam pula, orang kata boring buat tazkirah sikit. Dia buat pula tazkirah. Kena bagian subuh saja setan cocok dah. Bagus dah. Hang ni memang bagus. Tahajud 12 rakaat, datang masjid awal, jadi imam semayang, bagi tazkirah pula. Ni kalau sampai isyak hang macam ni, memang hang ni wali lah. Kena cocok dengan setan. Dia rasa macam bagus dah lah. Macam diri dia bagus lah. Jenis macam ni akan keluar tak kat mulut dia istighfar? Dia tak rasa macam tak ada dosa, macam diri dia rasa baik. Nampak? Kita jadi orang yang baik tak salah, tapi jangan rasa diri tu dah baik dah. Dia gitu. Nampak? Jadilah orang baik, tapi jangan merasai diri dah cukup baik. Bila tak rasa begitu, maka akan rasa diri ni banyak dosa. Bila rasa diri banyak dosa, akan keluar pada mulut astagfirullah. Sebab itu, kebaikan yang kita buat semalam jangan dikenang-kenang, jangan diingat-ingat. Kerana kebaikan yang kita kenang akan memadamkan hati kita daripada beristighfar kepada Allah. Tapi apa yang perlu dikenang? Kejahatan semalam yang kita buat. Ingat balik benda apa semalam kita buat salah. Dengan ingat salah tu, menyebabkan hari ini kita rasa tersedar. Menyebabkan kita duduk menung, kita pun kata astagfirullah. Semalam aku silap, astagfirullah. Alhamdulillah. Dengan banyak ucap astagfirullah itu, golongan yang bertaubat jadi ahli taubat. Bila jadi ahli taubat, kenalah pada ayat Quran ni, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sangat kasih, sangat sayang pada orang yang geng taubat. Mana geng taubat? Yang kuat beristighfar. Siapa dia? Yang banyak kenang jahat yang dia buat dulu-dulu. Nampak? Itu baru jadi kekasih Allah. Ini silapnya kita nampak salah orang lain, salah diri sendiri tak nampak. Ada je tak kena. Ada setengah jenis tu, dia datang kuliah bukan nak mengaji sangat, dia nak cari salah ustaz. Kadang-kadang dia duduk dekat dengan tempat speaker. Dia muka dia macam tak layan sangat je. Tiba bila ustaz tu tersalah aja ayat Quran ke tersalah cakap, aku nak tegur ustaz ni sekejap gini. Balik ni aku nak tegur dia. Tegur tu tak salah, tapi suka nak mencari-cari salah orang, situ salah. Kadang-kadang suka condemn imam. Ada je tak kena. Imam ni ghairil, dia tak betul, dia patut ghairil. Kalau hang betul sangat, hang lah jadi imam. Nampak? Sebab tu ulama kata,
Kadang-kadang imam tu baca betul dah, tapi telinga kita tak apa nak dengar. Maka husnuzon, bersangka baik sudah. Lainlah jelas sangat salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lam yalid wa lam yulad. Itu baru salah. Nampak? Ayat lain masuk ke ayat lain. Itu jangan husnuzon lagi. Sangka baik, sangka baik. Sangka baik apa dah macam tu. Nampak? Ini kesalahan-kesalahan kecil kata ulama. Kesalahan yang sikit-sikit yang tak apa nak jelas. Itu tak apa. Dia maaf. Ini suka nak condemn. Dia nak cari salah orang. Bila suruh ke dia, saya tak boleh. Saya tak cukup syarat lagi. Tak cukup syarat lah apalah. Macam-macam hal. Tu. Sebab tu biar jelas. Baik.